السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memperkenalkan ya apa itu? Anak. Bapak-bapak tamano sore. Dan aku memulai segalanya. Bicaraannya mudah, bicaraannya seperti itu deh. Biasa tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan ilmu usuluddin sebagai sikit mengikut aturan ahlu sunnah dengan huraian yang terang yang sangat mudah memahami akan dia. Sampai situ. Qala musannif rahimahullah. Dan ilmu usuluddin tajuk paling tajuk musannif Tuan Guru Abdul Aziz Al-Fatani ini. Dia royak kata orang suruh dia tulis satu risalah pada nak royak hukum syarak, hukum adat, hukum akal, bab iman, bab Islam, bab ihsan. Lepas tu suruh royak juga ilmu usuluddin. Suruh dia karang kitab ni royak apa? Royak ilmu usuluddin. Apa dia ilmu usuluddin ni? Ilmu asal agama. Atau dia panggil ilmu usuluddin, pokok perdu dari timur agama daripada ilmu usuluddin. Apa dia? Ilmu kenal bab Allah, ilmu bab rasul, bab perkara sam'iyah, dia panggil perkara yang dengar, yang dicerita oleh rasul. 3 perkara tu nah. Ilmu kita mengaji ilmu lain, bab semayang, bab puasa, dia panggil ilmu furu'uddin. Menata apa furu'uddin? Cabang. Ilmu cabang daripada usuluddin. Jadi pergi mari kena pergi belajar hak dulu. Belajar apa? Belajar perdu dulu. Di perdu ni tumbuh cabang dia. Tubik bab semayang, tubik bab puasa, tubik bab haji, tubik bab sedekah, tubik bab menikah, bab jihad, semua tubik di mana? Tubik daripada usuluddin ni. Kalau reti hak ni, tak ada hak ni, tak boleh pakai apa sekarang. Tengok. Jadi Tok Guru ni kata apa? Disuruh juga royak bab ilmu usuluddin. Apa dia? Mengikut aturan ahli sunnah. Dengan syarat hurai ikut aturan ahli sunnah. Apa dia ahli sunnah? Allati ana alaiha wa ashabi. Yang mengikut jalan aku dan jalan sahabat aku, ahli sunnah. Siapa dia itu? Iaitu Nabi Muhammad kata, ia ikut sunnah cara Nabi dan ikut ajaran-ajaran yang dihajar kepada sahabat Nabi. Jadi tu dia panggil apa? Kalau lain pada tu bukan dia ahli sunnah. Tu dia timbul macam-macam. Nabi kata apa? Nabi kata berpecah belah umat aku salasan wa sab'ina firqah.
73 firqah, kulluhum finnari, tiap-tiap dari mereka itu dalam neraka, illa wahidatu, melainkan satu saja, fil jannati, yang masuk dalam surga. Sahabat tanya Nabi, wa ma tilka wahidatu, dan apa dia satu kumpulan tu ya Rasulullah yang masuk surga tu? Nabi sebut, allati ana alaiha wa ashabi, yang aku di dalamnya dan para sahabat aku. Apa maksud? Yang ikut ajaran cara aku hajar dan cara sahabat aku. Jadi hadut jadi celaru ini mik ikut dah. Ada gimik hak orang putih, ada gimik hak orang Jepang, ada yang gimik otak sendiri, nya buat pahamannya terbit gila pun ni. Ada royak Islam tapi serabut bih. Lari tajuk daripada yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tu tak mau. Tu yang terbit Syiah. Itu terbit liberal, pragmatis, sosialis, sekular. Semayang pun kita juga, tapi akidah tak kena ahli sunnah. Tengok. Jadi hurai usuluddin ni pun hurai kena dengan jalan ahli sunnah. Tengok. Apa dia tu? Dengan huraian yang terang. Kita pergi mengaji pun tak pening sangat lah kita ni. Dia royak mudah, dia kata. Yang sangat mudah memahami akan dia. Kita mengaji kita ni, dia kata mudah saja. Bahasa dia pun tak pening sangat. Kita mengaji jadi mudah, dia kata. Mudah nak faham. Lagi mudah bicaraannya. Perbahasan dalam kitab ni pun mudah. Contoh-contoh, misal-misal beri pun kita boleh nampak di fikiran mulai. Dia kata. Dan sederhana ibaratnya. Ibarat dia pun tak dalam sangat. Tak tinggi-tinggi sangat. Padahal kita orang awam tak kerti ni. Boleh mengaji lah. Padahal ustaz hajar apa bodoh kata. Boleh. Nak mengaji tinggi kena cari tok guru. Ustaz beda royak orang hak bawah lah. Sakat pakai royak, mu royak sikit, aku royak sikit. Hak reti banyak royak banyak. Hak reti sikit royak sikit, baru mulai Islam ni. Bukan duk lawan bertanding siapa ilmu banyak. Kalau nak lawan ilmu banyak, iblis lagi tinggi. Iblis ada sayap. Kita sayap apa tak ada. Harap mendengar kereta betul. Tapi iblis duduk di mana? Kalau nak royak kata kita mengaji ni niat sebab nak mubah aku kemah aku dalam ilmu. Kalau sebab tu iblis lagi kemah. Iblis duduklah syurga dah. Kita di mana tah tak tulis. Iblis boleh terbang aja. Kita nak terbang nak bayar duit ke demo. Nak kapal terbang. Sebab tu nak jadi kita mengaji ni sebab apa? Ingat nak buang jahil nombor satu. Kita ni bodoh. Nombor dua sebab ni. Sebab apa? Kalau Tuhan beri kita ni sikit ilmu, boleh tegar adik-beradik kita. Nombor tiga supaya apa? Nak mengembang agama Allah Ta'ala. Sebab rasa syukur kita ni Allah beri kita Islam. Niat pasal skru mulai. Kalau niat nak jadi kemah, nak jatuh kawan ni, aku berasa kemah, hak tu ilmu rendah. Tu mampu terkekeng. Sok-sok niat gitu tak ada siapa yang paling pandai. Yang paling pandai Allah. Habis dah. Tengok. Kalau musannaf rahimahumullah. Jadi kerja kita jalan kerja kita. Mu royak sikit, aku royak sikit. Mari tok guru besar dah royak dalam lagi. Mari hak alim lagi dalam lagi. Untuk apa? Untuk dapat keredaan Allah. Ingat gitu mengaji, selamat kita. Dan cakapannya royak benda yang royak-royak dalam ni pun bahasa-bahasa yang dia hatur pun bahasa yang tak pening sangat. Ada setengah kitab tu tak tu nak musing kita pun. Kita nak tu maksud sebenar tak reti. Royak mudah-mudahan. Tok guru pun kata gitu, kita pun mudah-mudahan. Sebab apa? Hak karang kitab untuk guru besar. Kita nak kupas sampai hak maksud asal tak tu. Pakai mudah-mudahan lah kena kok tu. Sebab apa? Nak hormat tu. Hak tu guru buat kitab tu. Dia faham kok mana tu. Dia dalam lagi kita faham kok lain. Jangan terbaik main. Sebab tu kalau ada jatuh pun dalam kitab, jangan duk padang, dia suruh bulat.
Tak padan dengan tangan kita yang tak reti ni nak padan hak kalam tok guru hak lain. Mungkin dia royak betul, kita yang bengong. Tonyoh buat. Mu siapa dia? Tak boleh lah. Kita buat bulat gitu ya. Sebab kita tak faham bahasa. Kita ni bengong. Jadi kita pun buat bulat. Mudah-mudahan kita baca kok ni. Tok guru tu faham, dia boleh huraikan sebab dia ilmu banyak. Dia buat kitab. Kok lah cetak silap. Kata gitu tak faham. Tengok. Serta mendatang pula dalil-dalil yang nakli. Nak apa ni? Mengaji tauhid dia nak waktu baik bukti. Kita mengaji fiqh tak ada bukti, tak apa. Dia turut mazhab. Dia mau suruh buat gini, basuh muka belah ni, kita basuh muka gitu. Tok guru hurailah kitab sini, kita basuh. Royak basuh tangan belah ni, kita basuh tangan gitu. Mazhab kata sapu kepala, sapu kepala. Lepas tu mana dalil tak tu deh, pakai hak tu. Adapun mengaji tauhid nak kenal Allah ni, nak kenal sifat-sifat rasul, malaikat semua ni, kita kena guna akal. Kena buat mari dalil yang nakli. Tama apa dia? Dalil ayat Quran nakli. Mana bukti mu kata Tuhan ada, ni dia dalil ayat Quran dia. Dia ada dalil nakli, ada dalil akli, dalil akal. Satu dalil ayat Quran hadis. Mana bukti mu kata Tuhan kudrat, ni dia ayat Quran ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tu nakli. Mana dalil akal mu pula? Akal jawab pula, kalau tak kudrat maka dia lemah. Kalau lemah, aku tak terimalah. Sebab apa? Adanya alam ni. Alam ni tidak jadi sendiri, akal tak terima jadi sendiri, melainkan ada tukang yang kudrat dia. Tu dipanggil dalil akli. Kena pakai dua. Quran, hadis, dalil akli, dalil akal. Dia bahas macam tu semua. Baru kejap. Tengoklah. Serta mendatang pula. Apa mendatang? Dia bawa mari. Mari datang pelama. Dalil-dalil yang nakli, yakni Quran, hadis. Nak bahas sifat-sifat Tuhan tu, nak bahas perbuatan Tuhan, nak bahas sifat-sifat Nabi, yang nak kata tak ada di Tuhan sifat yang lemah tu, mana dalil dia? Bukan boleh turut orang. Kalau turut orang, dia panggil orang taklid. Percaya ada Tuhan alim, percaya, betul dah. Tapi mana bukti? Aku tak tu mak tua aku ya. Duk pegang tu. Siapa tanya, mu kata mu ya Allah tu alim. Pak nakang ku ya. Hak tu tak jadi. Khilaf ulama. Setengah ulama yang doa kata orang ni kafir pada manusia. Sebab dia pegang bab akidah. Tak ada dalil. Cuma turut orang ya. Bimbang takut orang tu pun lari. Maka ketika tu bagi pendapat yang muktamad, orang ni berdosa besar. Iman dia sah sebab betul sungguh dengan dia pegang. Tapi dia wajib pergi mengaji sampai boleh dalil. Dalil apa? Dalil borong, ijmali dia lagi. Menata apa dalil ijmali? Setakat terjadilah. Mana bukti Allah kudrat? Mana bukti Allah alim? Mana bukti Allah ada? Baharu alam ni. Menata apa baharu? Berubah-ubah alam ni. Jadi sekat tu cukup lah. Apa maksud berubah? Daripada gelap ke cerah. Dari cerah ke gelap. Kita dulu ni muda ke tua. Saya duduk di baling ni. Mari sih. Perubahan yang berlaku ni tak boleh berlaku sendiri. Melainkan ada tukang yang melakukannya. Ada beranak, ada mati, ada hidup. Semua benda yang berubah itu menunjukkan ada di belakang dia tukang. Tukang tu mesti ada sifat-sifat. Tu dipanggil setakat tu lah. Dia panggil dalil apa tu? Dalil ijmali, dalil borong. Kalau hak tu tak boleh borong, dia turun jadi taklid. Duduk darjah 1 tu. Naiklah sikit, lebih tinggi. Naik darjah 2. Entah apa? Boleh jawab hak tu sebutir. Mana bukti Allah ada? Baharu ala ni. Mana bukti Allah kuasa? Baharu ala ni. Pakai mudah seperti itu. Lama-lama makan mudah.
tapi lepaslah daripada orang panggil orang taklid yang dikhilafkan oleh ulama. Okey, itu ya. Qala musannif rahimahullah. Maka ni baru ya nak barang kita, bukan masuk tajuk lagi. Maka kata musannif, dengan tuntutan itu, permintaan itu, aku pun memikir dan renung. Tu dia. Memikir hak mana, renung hak mana. Memikir ni biasalah, sekali fikir. Benda hak dia mau suruh buat kita ni mulai. Dan renung, menatang perenung, fikir atas fikir. Tu dua benda lah. Dia fikir sekali lagi. Kalau renung tu fikir, lepas tu fikir pula. Bertina-tina fikir dia lagi. Tu dia panggil fikir dan renung. Bukan duk renung anak darah tu. Renung fikiran. Tu renung putih mata, renung dengan fikir. Aku fikir tengok boleh tak ni hak dia mau suruh ni. Lepas tu fikir sekali lagi pula kebaikan dia, kelebihan dia, tanggungjawab dia, kewajipan ni, apa yang untung kepada agama, kepada anak bangsa. Tu dia panggil renung, fikir atas fikir. Jadi buat kitab ni bukan tok guru buat kitab esok buat lalu, bukan repair kereta. Bab tu jangan nak kata tak ketahuan buat kitab, oi kitab ni bid'ah. Tak ada zaman Nabi Muhammad aku pang bersedah. Memang zaman Nabi Muhammad bukan ada menatang ni, tak ada. Menatang rakang. Itu bukannya ada. Zaman dulu tak apa hal orang tanya Nabi, Nabi jawab habis keputusan. Mari zaman sahabat pun Nabi wayak dah. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bisunnati, wajib atas kamu dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk. Jadi Nabi royak memang ni dah. Tanya, jawab tu betul tu. Bukan nak jawab gelong. Sebab apa Nabi jamin memang ni. Mari kolama mari kerajaan Bani Umayyah, mari kerajaan Abbasiyah, sahabat tak ada dah. Timur orang macam-macam lah. Orang masuk Islam pun macam jenis lah. Ada kulit hitam, ada kulit merah, ada kulit biru. Dia bawa budaya dia mari. Ada yang bertentangan dengan syarak, ada yang tak bertentangan, ada kena dengan Islam. Bercanggah lah. Masa tu timur macam-macam lah. Dia bahas dengan otak. Ambil ayat Quran hurai tengok. Yadullahu fawqa aydihim. Tok Guru kata, zaman tu lah. Zaman lepas pada masuk kerajaan Abbasiyah. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Anak murid tanya, muka ada tak Allah? Muka yang layak. Dia mula dah. Wajah beka wajhu tu wajah. Dia hurai gitu ya. Timur satu kumpulan. Nampak tak? Jadi anak murid tanya lagi, ada janggut tak? Dah muka. Anak murid tu baik janggut tu. Lama-lama sengkaan mari kata, Tuhan ni nak nampak macam kita. Ini satu kumpulan, nama dia Mujassimah. Kumpulan yang menjisingkan Allah. Tu baik satu kumpulan. Timur pok ni pula, buka ayat Quran ni pula, ayat mutasyabihah dia panggil. Timur satu puak. Lagi pula bab masalah kudrat Tuhan kita buat. Tok Guru kata hak ni satu puak. Dan lepas Nabi tak ada lah. Mu bahas kau ni, ku bahas kau ni. Hak baik tu Allah, hak jahat tak boleh kita punya pasal. Tu dia panggil Qadariyah. Dua puak. Mari semua lagi Tok Guru lah. Seorang lagi ulama pasal tu. Dia kata kita ni supaya benar. Supaya benar. Angin tiup kok tu pergi kok tu. Angin tiup kok tu pergi kok tu. Semua Tuhan belakang. Nak buat gina Tuhan. Dia panggil Jabariyah. Dia. Ketika tu kena dah hak Nabi Hajar. Tak kira Murji'ah lagi, Mujassamah lagi, ramai dah lah. Waktu tu ulama ketika tu wajib terus dah. Buat terus. Ambil
Quran hadis bahas kena dengan saluran yang diajar oleh Nabi dan para sahabat. Timbullah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi bahas sifat Tuhan supaya apa? Supaya tak lari bertabur. Kena retilah sebab tu ulama buat dulu ni. Timbullah aliran ahli sunnah wal jamaah sampai kita gini lah. Hak Syiah apa pasal dia? Dia kata Sayyidina Ali turun wahyi, silat beri. Beri ke siapa dia? Silat beri ke Nabi Muhammad. Pergi beri ke, patutnya beri ke Ali. Hak tu puak satu, pakai serban, pakai jubah dia. Jadi pecah dah weh. Baru kita faham tanggungjawab wajib waktu tu buat kitab-kitab untuk menyanggah pahaman-pahaman yang disebut oleh Nabi wasatafarraqat ummati min ba'di. Dan selagi akan berpecah umat aku lepas pada aku salah sawasaba'ina firqah 73 puak. Dalam 73 tu pecah lagi. Tambah lo ni kan tak tu bukan 73 7,000. Lagi baru kita ngerti gitulah. Jangan nak murih demo. Jadi kitab demo ni tak habis dah. Dengan segala ilmu sampai kita pegang. Aliran apa? Kena sungguh dengan hujah Quran hadis. Hak lain bercelaruh ni. Nampak tak? Tengok. Sebab tu jangan marah lah. Tu guru buat dulu ni sebab tanggungjawab waktu tu kena buat. Supaya masyarakat umat Islam tak terpesong akidah dia. Terlebih lagi. Nabi Muhammad ambil satu rating kayu. Nabi garis tengah tanah. Nabi garis betul itu. Nabi sampai garis Nabi baca ayat Quran. Wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'un. Dan inilah jalan aku yang lurus. Jalan Quran hadis. Lepas tu Nabi garis tepi lah. Lepas tu Nabi kata, fattabi'u, maka hendaklah kamu semua turut jalan ni. Nabi pada jalan betul ni, Nabi buat waktu. Sipan kiri, susul keluar. Kalau kita gini ni, susul keluar kanan, susul keluar kiri. Nabi katalah, wala tattabi'u subula. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Jalan tadi lah, pahaman-pahaman yang daripada hak betul ni terbit. Hak kafir tak masuk campur ni. Ni tajuk dia hak kita Islam. Daripada hak Islam kita terbit cokong lagi. Jadi berapa? 73 puak. Satu saja hak betul. Hak ni. Hak kita tak pegang ni. Tengok. Al-Musannif rahimahumullah. Tengok. Habislah. Jadi kalau ulama dia mau tanya sebab apa buat kitab ini, Nabi Muhammad tak apa lah. Tanya jawab dulu. Masyarakat tak pening. Mari lapis baru ni macam-macam pahaman. Waktu tu kena tanggungjawab wajib dia mau karang-karang kitab supaya umat Islam tak jadi pecah belah habis. Tara buat tu pun pecah belah selewat tabak. Tak timbul golongan Khawarij lagi. Khawarij ni pecah bila? Pecah awal lagi zaman sahabat ada lagi, Sayyidina Ali ada lagi. Pecah dah. Pecah dah ni puak muasid Sayyidina Muawiyah golongan perang dengan Sayyidina Ali. Dalam perang tu buat perjanjian tahkim. Yang tak puas hati terbit tubuh satu kumpulan lah nama Khawarij. Dia buat akidah yang tak semacam dengan demo ni. Orang betina yang mana-mana orang perempuan bila mari bulan wajib qada semayang. Sebab apa? Nak beri beza dengan Ali, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ni macam kita lah. Kalau mari bulan orang betina tak kena qada semayang. Sayyidina Ali pun macam tu juga. Nak beri beza ni Khawarij buat satu mazhab baru. Orang betina demo semua kena qada semayang. Kalau hak mari bulan 15 hari kali tengok dengan 5. Ni dia panggil zaman sahabat ada dah pecah dah. Lepas tu pecah lagi. Hak ahli sufi saja 13. Apa dia ahli sufi? Hak jenis orang yang nampak macam tasawuf. Baik, tapi dia sesat. 13 puak. Pening kepala weh. Ni kalau anak kita 13 orang pun pening. Tambah pahaman manusia 13 puak berkelahi tak sudah. Tengok kita. Qala musannif rahimahumullah. Jadi gitu deh.
Aku tak rok sebenarnya ni. Dia telik dari pagi petang semarin. Kena ditanya dawen. Mengajar semalam pagi dari subuh. Tengah hari kena baca kutubah. Mengajar dulu, lepas tu baca kutubah. Klik kereta pergi sampai rumah 5:30. Perak pejam mata tu sedar-sedar nas tengok. Aku kata siap, sahih lewat. Tapi tak apalah, kita biasa masuk. Perih dulu ni. Kita tu juara tak apalah. Juara rih jalan raya ni. Biasa masuk ni. F1, Formula 1. Jadi jalan kok renaka apa tu Formula 1 bertayar punya kakak. Sementara nak sampai. Main Formula 1 semua. Tengok qala musannif rahimahumullah. Gitulah. Maka dengan tuntutan itu, ni baru mula-mula kitab lagi, tak ada apa lagi. Aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Bukan buat kitab terus esok lusa dah ni. Lepas semayang hajat pula, lepas semayang hajat pergi sembang dengan alim ulama, minta lagi pendapatmu macam mana. Semayang istikharah pula, minta petunjuk daripada Allah. So guru nak buat kitab. Bukan nak karang filem. Nak tulis skrip filem tak apa, lah sama-sama berok pun boleh. Tu pun tengah tengok kita bodoh tak ada. Padahal pengarah tu sama-sama duk berok dapat idea buat cerita. Kita pun orang Melayu pun tak mengaji dah, duk terekam dengan anak TV tu. Bodoh kita. Saya ingat saya bisa ceramah dengan Bok Lokman. Bok Lokman lah. Dia dulu ni penulis lirik lagu. Kumpulan ses dia tulis, kumpulan wing dia tulis. Bok Lokman. Tu lagu Taman Rashidah Utama. Taman Rashidah Utama lagu kumpulan wing tu. Lapis 50-an tu lah. Lapis ustaz kita ni dia mak Jaih Uji Rashid dia tu. Lapis 50-an ni budak lagu ramai lagu panjang ni. Lagu tu laku saja apa beribu juta orang beli. Saya tanya Bok Lokman dalam ceramah malam tu, saya pengurusi dia ceramah. Saya tanya zaman tu orang muda Melayu gila sungguh lagu Taman Rashidah Utama. Ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam. Saya kata mik syair siapa dia ni. Saya kata boleh jadi balok kemana ni cari mana-mana syair ke dalam kitab-kitab dalam-dalam sangat ni. Sampai orang boleh beli tadi gesek dekat sejuta. Dia kata dah. Loyak. Sebenarnya saya satu hari ni dia kata tunggu awet. Tunggu markah, betul tak? Sambil tunggu markah tak mari-mari dia kata. Jadi saya pun cucuh api rokok. Tu dia kata tu. Cucuh buat api rokok. Sambil cucuh-cucuh tak mari juga. Saya pun berjalan. Sambil berjalan hujan turun. Tu aku berjalan dalam hujan tu. Allah. Lepas tu bila hujan titik masuk ke api, mapuh api, mencari api yang terpadam. Aku dah ingat mek kitab pak. Sampai orang Melayu kita gila tak ada dah lagu tu. Budak-budak muda zaman tu. Di kampung ku habis. Ni rambut pakat panjang habis. Sebab nak jadi artis dah. Nak jadi kumpulan wing tengok. Menyanyi belakang lagu. Tak apa lah. Kalau buat lagu, buat filem tak ada kena fikir istikharah apa hatang gila. Tapi kita tengok sejenis meleleh elio. Tengok Tok Guru nak buat kitab dia kata kena. Dan renung, apa renung? Fikir atas fikir. Apa dia? Berbulan-bulan masanya. Dia tak wayak seminggu boleh buat kitab. Nak wayak kata Tok Guru ni perhati sungguh cermat sungguh. Tiba-tiba diilham, diilqa, dicampur masuk. Allah hatta masuk mari. Akan daku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nak minta petunjuk tu nak buat tak buat, nak buat tak buat tu Allah campur berasa mari nak buat. Ilham dia panggil. Oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu
adalah suatu perkara yang baik. Benar molek, untung sungguh. Untung sungguh dia mati pun nak baca berapa puluh ribu kan, di pondok-pondok, di masjid-masjid, di surau-surau kita. Duk cetak tak habis-habis ni, baru dah cetak. Dapat pahala lah kubur. Serenok semua ni. Ni, tu aling untung semua dia. Kita tukang baca ya. Dia panggil mudaris. Tukang baca lah. Tukang baca. Yang diajar oleh guru kita. Macam tu ya. Sebab tu jadi ustaz Saudara XYZ lah. Ni aku jadi ustaz mepel dengan orang tak kawan lah. Ustaz ni baru baca kitab. Ulama besar tu karang kitab. Mek kertas kosong tulis we, kita tobat tak sunat tulis, tolong baca. Baca tu pun wujud tu aja, tidak ngapus lah tak tahu. Saya sakat jadi ustaz tu Saudara lah. Aku pun ustaz. Tak jadi best deh. Kita tanggungjawab berat. Kadang-kadang jadi ustaz kali dengan orang kampung tak sembah lah. Jijak anak-anak ayam orang habis. Kita ustaz ni. Tak Saudara tak ada apa ni. Kadang-kadang ustaz teruk daripada orang kampung lagi. Bersyarah gang-gang di rumah dia terkakang tengok istro. Kalau musuhnya rahimakumullah. Tengok gitu. Adalah satu perkara yang molek, yang baik. Dia kata, tulis kitab, karang kitab, hurai ilmu-ilmu hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Sebab dia benar akidah. Tak reti hukum akal, tak reti hukum adat ni boleh jadi rosak akidah. Benar hak hukum adat, dia kata hukum akal. Boleh jadi pahaman je lagi tajuk. Benar hukum akal, dia pergi bubuh di hukum adat lagi pening. Jadi gitu. Orang mari naik motor sebutih. Berang naik motor tak ada enjin. Bukan cakap tak ada enjin, bubuh esjok. Cebok esjok gedung-gedung masuk, buang habis minyak petrol, bubuh esjok. Setak-setak hidup. Dia kata tak masuk akal. Dia bubuh di akal. Jangan dihukum dengan akal. Apa maksud tak masuk akal? Tak terima sekali-kali. Tidak dapat tidak. Nak hidup mutu mesti kena petrol. Dia pegang sakat nak hidup kamu tu petrol tu. Di belakang petrol tu ada lagi tukang. Tukang yang menghidupkan mutu tu bukan petrol. Siapa dia? Allah. Sebab tu tak boleh budi akal. Dia kena budi adat. Mustahil lah. Pada apa? Pada adat kebiasaan. Sebab dia basah mutu ni kena bubuk petrol. Kalau buat sejuk mampu terkeking. Tak percaya kita try lagi mutu siapa dia balik. Buang habis minyak lah spekok tu, mau tuai masuk ekor lah. Aku nak tengok jadi gini. Lepas tu aku nak lari klik. Pada adat dia mustahil hidup. Mustahil pada adat kebiasaan. Apa maksud adat? Perkara yang berlaku lebih pada 3 kali, 4 kali, 5 kali. Duk jadi gitu. Daripada zaman dulu lagi. Basal kena hidup kereta mutu petrol. Adat saja. Pada akal jawab harus. Boleh jadi hidup, boleh jadi tak hidup. Kenapa? Di belakang petrol tu ada Tuhan yang menjalan akan mutu tu. Kalau Tuhan nak bukan sakat buah petrol tak boleh hidup. Baru pasal skru kena. Tidak akidah selewat tabak. Dia pegang setakat kudrah. Kudrah apa? Kudrah petrol tu yang menghidup akan mutu. Tu dipanggil kena bubuh di adat. Jangan bubuh di akal. Kalau akal mustahil akal, aku tak terima. Apa maksud mustahil akal? Barang yang tak boleh sekali-kali. Dia setakat tu. Tengok nak? Tengok kalau musannaf rahimahullah. Jaga gitu. Sebab dia mau sebut ada tok guru seorang di Kelantan. Tok guru sebut. Satu hari dia nak klik rumah. Lepas tu minyak mutu habis. Nak? Budak tu kata minyak mutu habis tu. Dia kata mu cebok benar. Dia cebok benar bos semua. Tapi dengan syarat jangan buka. Kata hatta tu guru tu klik. Lepas tu naik seminggu.
Ish, budak ni tak sedap hati. Tok Guru tak boleh buka, tapi tak sedap hati nak buka tu. Buka, kena oboh renjing. Lawak lagi. Tuhan saja buat dia panggil karamah. Kalau Allah nak beri, boleh jadi. Di situlah akidah kita, akidah kita tu duk pegang kata apa. Sebab tu dia hajar kita hukum adat, hukum akad. Macam kita pilihan raya lah. Pilihan raya pada adat orang yang terkenal, ada duit parti kuat, wajib menang. Wajib adat. Tanya akal lah. Akal jawab harus, boleh menang, boleh kalah. Saya pergi bertanding dengan Dr. Mahdi di Kubang Pasu, siapa menang? Kubang Pasu tempat dia. Dia orang terkenal, parti kuat. Saya bertanding tapi bebas. Kalau parti PAS ni payah sikit, PAS ni kuat juga. Kita buat parti bebas. Parti Cak Pokok Pisang. Lawan Dr. Mahdi, agak-agak siapa menang? Pada adat wajib menang dia. Sebab dia jadi gitulah. Mana-mana orang yang hebat, kuat, parti pun semua nama pengaruh menang. Ada. Tanya akal lah. Akal pun apa? Harus menang, harus kalah. Sebab menang dan kalah bukan di kekuatan nama pakat. Allah duduk boleh belakang. Tu keinginan kita ahli sunnah wal jamaah. Cuma jangan duk terbaik lah. Datuk itu kita buat bengong kagri kita. Tak usaha ikhtiar kena cari hak pakat kemah bubuh. Tapi jangan duk pegang kata kerana menang tu sabit nama, sabit dah Allah dia menang. Berapa banyak orang yang hebat lawan orang komar menang. Pada ada orang sikit lawan orang banyak menang apa? Menang orang banyak. Tapi Allah buat perang Badar. Sebab Allah nak hajar kita apa dia? Di balik belakang menang kalah tu aku. Maka kita terima lah. Kecil sikit dengan banyak. Akan jawab apa? Akan jawab harus menang, harus kalah. Pada ada mustahil menang kalau sikit. Kena faham skru lah. Pasal skru ni baru kena akidah. Tidak tak kena dengan akidah. Boleh jadi qadariyah dia panggil. Kita berpegang dengan kudrat hebat, kudrat nama, kudrat pakat, kudrat banyak. Ini dia panggil kekuatan-kekuatan tu kita jadi syirik dengan Allah. Tengok kalau Musannif rahimahumullah. Gitu. Yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Jadi kata Musannif, aku ni tengok-tengok berbulan-bulan fikir, berenung molek-molek, benar ni benar molek. Jadi nak tolak tak apa, tak baguslah. Aku terima, nak menolak tak lepas lagi lah. Kerana mereka itu sangka baik dengan aku. Kawan-kawan yang suruh karang kitab dia ni pun sangka baik dengan kita. Dengan dia kata. Macam saya ni, sebab apa saya mari, tuan-tuan sangka baik dengan saya. Kalau saya mengajar menyeleweng, tuan-tuan berani mengaji lah. Nak cari mapoh. Jadi saya mari sebab apa? Sebab orang suka baik dengan saya. Tak Zamri mari hajar saya, mari hajar kami. Saya mari baca kitab. Kerana apa? Saya pun fikir kerana tuan-tuan suka baik dengan saya. Kalau tuan-tuan media Ustaz zaman ni Syiah ke Wahabi ke apa ni, obat dia nak panggil. Betul tak? Kerana anak murid suka baik dengan kita, kita pun kena suka baik dengan demo nak mengaji. Mari. Macam itulah juga Syekh ni pun, bila kawan-kawan dia suka baik dengan kita, dengan dia kata dia pun tak mampu nak tolak. Tak mampu nak tolak, dia kata kenapa? Ini benar molek. Maka aku pun panjang sikit tak apa dia. Panjang sikit tak apa. Mengaji dah sebulan sekali, kena PKP pula ni, tak tahu apa ratus orang ni, nak sekat apa bulan pula ni. Lama tak mengaji pula, benok gitu ya. Panjang sikit tak apa. Yang bola kita boleh lepas 4 habis masa 90 minit seri. Baca kopi pula, minum nak tunggu tambah 30 minit. Boh 3 minit, 30 minit kau tak boh gol lagi. Baca teh kopi lagi, campur dengan Neslo pula. Nak jegil. Waktu tu 12.45 dah. Nak tengok sepak penalti tu. Sepak penalti pula sama juga. Baca kopi lagi. Tak itu. Kalau mau tanya game bola ni.
Apa kali baca kopi? Penalti pondok juga. Tak dapat tusan juga. Tunggu lagi pukul 2 pagi dah. Esok nak motor apa dia? Hei! Lagi tak ada keputusan tak boleh. Kalau mengaji aku lajak sikit. Tak Zamri pun panjang. Tu yang bodoh tu. Kalau ustaz ngajar lebih sikit dia kelim. Tema tak. Tak sodok ngaji panjang lah sikit. Kalau bola tengok, aduh, tengok. Sampai pengadil lamun duit pun tak boleh menang. Sama malah esok tunggu pula lah. Kalau benar tak bedah. Sebab tu saya ingat Tok Guru Ustaz Mik Tahir ni. Dulu majlis fatwa mengajar di Pekan Rabu. Dia sebut kata apa? Tak boleh jamak semayang bagi orang yang pergi tengok bola. Ingat tak? Sebab tengok bola tu benda apa? Pedah ke lara? Bukan dan tak apa. Go! Seminggu tak motong teh. Lepas tu nak semai jamak semayang tengoklah. Benda bukan dah pedah ke? Benda jadi kebajikan ke? Walau benda dunia boleh jadi molek. Boleh jamak semayang apa dah? Pergi tengok pameran buku dia buat di Kuala Lumpur. Jadi benda mengaji ilmu ni bagus tak? Bagus. Baru jamak. Ni dak. Nak pergi tengok bola jamak semayang. Itu bukan benda pedah apa. Saya kira ni mak dai marah aku tu. Aku goyak Ustaz Amik Tahir kata nah. Tak jamak semayang lah, semayang macam penuh sebab dia punya bola benda lara. Go gitu. Tak ada letak pelama dia. Tengok. Tengok kita. Kalau musonai rahimahumullah gitu. Faham tak? Maka aku pun terimalah tuntutan itu. Walaupun aku bukan daripada ahlinya. Ni cakap apa orang panggil? Cakap tawaduk. Aku ni terima jugalah dia mau suruh karang kita. Padahal aku bukannya ahli bahagian tu. Bukan dia cakap dia tak kerti sungguh. Dia cakap tawaduk rendah diri. Sebab tu Tok Guru tak ada buah gambar apa. Mana ada gambar? Kita kata zaman dulu tak ada gambar. Zaman Piramli ada gambar. Zaman Sultan Abdul Shah pun ada gambar. Boleh cakap gambar tak? Boleh. Tapi dia mau buat gambar tak? Kita tak tahu. Harap nama ya. Nama tak royak pula. Di belakang tu mengaji di mana tak royak. Nak royak kata kena? Sebab tu kitab dia mau tahan lama. Orang boleh baca ratus ribu orang. Berapa keturunan baca. Orang lo ni karang buku sekali baca betul tak? Bubuh dengan nama lagi, dengan ngaji di mana, dengan jurusan pakar. Hebat. Tapi baca sekali, tak sedap. Orang dulu mana ada apa? Gambar tak ada, nama tak ada. Tengok. Kalau musannaf rahimah. Tengok habis. Kemudian berlakulah kolam aku. Bukan kolam renang tu. Kolam tu pena lah. Berlakulah. Apa dia? Dia pun tulislah kitab. Dengan taufik Allah Ta'ala. Apa taufik? Taufik ni kekuatan yang Allah beri pada seseorang untuk buat baik. Jadi kita boleh mari ke masjid ni, Tuhan tolak mari dengan taufik dia bagi. Ada orang Allah beri taufik, ada orang Allah beri hidayah, tapi tak boleh taufik. Jadi taufik dan hidayah dua benda tak semacam. Apa hidayah? Petunjuk. Dia tu mengaji tu bagus, sembahyang jemaah tu bagus, buat baik tu bagus. Nak mari ada sajalah. Ustaz Zamri mari mana ni? Daripada Bali. Ustaz Zamri janggut hak semak tu. Aku mana ni ada ni. Mak tua pun nak mari rumah. Tak mari lagi. Mari bulan depan pula. Ustaz Zamri mari baca di di Tanjung Kiri ni. Lah, aku janji nak tahu anak tu baik sat ni. Orang ni dia tanya nak mengaji bagus. Mengaji bagus lah. Tapi tak boleh nak mari pun sudah. Orang tu dapat hidayah saja, tak dapat taufik. Ni kita takut ni. Kalau orang dapat taufik ni, kok mana pusing dia dah gibat. Lawan bagi taufik khizlan. Apa dia khizlan? Kekuatan yang dapat oleh seseorang untuk buat jahat. Untuk buat jahat ni, cak dulu. Kuci jam pukul 3 pagi.
nak mengendak timur klik kelang. Tak itu macam besar dak dia aku cerita contoh. Bunyi gerak, oh tu timur klik dah tu kerja kelang anak dara pak mak tu. Dia sahih mani pula apabila A dia temu boleh kena lebat tu. Nya boleh bakit mengakak pun tak. Patut dengan sawah apa. Allah lagi dia. Allah. Kalau bak kau tu dia boleh kuci jam. Gerak bakit. Bunyinya ini baiknya siap. Bakit lalu. Hajak curi ayam, hajak sema kedai, hajak sema merapu si papak, dia boleh tahan mata sampai cerah. Hajak mengaji tak boleh mari ke surah. Tu orang dapat khizlan dia beri. Kita dapat apa? Mudah-mudahan kita dapat taufik. Tiap-tiap orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Tiap-tiap orang yang dapat taufik sudah tentu dapat hidayah. Macam orang boleh mari buat baik apa semua ni sudah tentu dapat hidayah lah. Dia panggil dapat taufik. Kalau taufik hidayah hak mi badminton Indonesia. Tu lain. Faham tak? Taufik benda lain, hidayah benda lain. Dua perkara tu. Orang yang dapat taufik sudah tentu dapat petunjuk dah. Dia tu benda mulai tu. Orang dapat petunjuk belum tentu dapat taufik. Berlambak orang Islam semua ni orang yang dapat petunjuk tapi nak buat tak erak pergi. Dia jadi macam-macam. Dia jadi seleheng dia panggil. Lah kali KO lah. Pak Long tu mati dah. Tengok kalau musannif dia kata dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan itu. Allah yang beri kekuatan keku boleh tulis kitab ni, boleh mikir, boleh hujah, boleh buat dalil ni, boleh beri contoh-contoh misal ni. Bukannya kita pandai sendiri ni. Tengok di atas beberapa keping kertas daripada ingatan-ingatanku. Tok guru ni dia alim. Tok guru dulu ni dia main mengajar anak murid, dia tak buat kitab. Dia mari syarah Tok kenali tu. Duk menyaku batas anak murid mari buat kertas. Dia baca matan perung anak murid sering. Alim ya mak cuma tu. Ni sama tu dia. Tok kenali suruh ayat tu. Dia klik di Kelantan. Dia mari Masjid Muhammadi tu hari Jumaat. Mari-mari tu dia selang tu dalam kolah. Orang ramai-ramai dia selang belum timbul sana. Orang nak tengok orang tak kenal Pak Long ni jadi pa. Orang aling tak gitu. Kita hati sikit-sikit kau tak kenal apa ni. Dah tu dia masuk sembahyang. Dia masuk sembahyang tu lah, kawan ni pun nak tegur dia lah. Sembahyang gena basah ni. Kata apa tak boleh sembahyang dia basah. Gitu. Jangan cik pasal tak kawan lah. Saja je nak hajar tengok. Oh syarat sembahyang kena kering ke? Jangan buat main je. Sebab tu tengok orang febel tu jangan duk kata komat. Kita tak nampak serban apa saya ni nampak kemas. Tak deh. Kadang-kadang tu hak pakai baju pagoda tak tu hak tu ke apa ni tu. Nak jangan duk tepeng tak kawan lah. Kita ni sebab boleh pakai kemas ni. Sebab dia hajar supaya apa? Kalau tak kemas nak kemas kat mana ni dah. Dia mau terjanguk panjang ni. Tok guru tak ada janguk betapa alim. Kita paling dak pun tunjuk janguk tak apa. Jadi gitulah. Tok guru tak balok serban tak apa dalam tu penuh. Kita ni tak balok serban jatuh tu. Nampak pun dalam teksi. Apa lagi? Gitu tengok. Gitu. Jadi kita ni kena buat kemas sikit. Kalau guru ustaz ni bukan jadi duk rumah, nak pergi jadi beling sikit. Gitu dah. Takkan nak serebeh tereh. Tok guru tak apa pakai ke mana tak apa. Dia mau duk isi penuh, kita isi tak ada. Jadi kena pakai kemas beli dua orang kata. Tengok gitu. Yang dia kata, yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Apa dia mursyid? Yang boleh memberi faham pada muridnya. Tu guru mursyid. Dia hajar tu sampai sungguh.
Anak murid mudah faham. Ada kita mengaji tak faham apa sebutai. Tapi gitu guru baca pret yang boleh kejar berpuluh tahun. Kena haknya tu besar naik api, terkoyak hatak. Kelek duk bengong gitu. Tapi tok guru ya bukan butir bulan topol. Tapi mengaji boleh seperti kita. Saya mengaji tu mati arwah lah, tak kan. Baca kena dipati dekat apa dia kata tu. Sat-sat dia gelak mengaji boleh baca roti kita habis. Boleh faham start pada awal sampai habis. Bukan orang macam mana? Gitu ya. Bunyi lain. Muslimat mula mari penuh. Lepas tu sekor tak mari, tak tengok apa. Tapi boleh suruh saya mengaji. Siapa habis? Duk tengok itu. Siapa dia kata? Kenapa hati suruh? Kalau dia kita tanya soalan, dia huragi nak patah klik nikah. Ni, pukul 10 lagi. Ada. Tapi boleh tak? Boleh. Barakah Tok Guru ni. Ya tak ni? Besarah apa saya ni gang saja ya. Boleh beri maklumat ke mari. Pada tak ada langsung, ada juga. Itu tidak tak tu langsung. Tengok. Serta aku. Dia ambil di mana tu? Royak nak tulis ni. Ambil daripada ingatan ilmu dia yang Tok Guru dia yang ajar. Serta aku tatap akan dia. Tengok daripada kitab-kitab muktabar yang besar-besar. Jadi nak buat kitab ni pun, nak buat risalah ni dia ambil kitab besar. Kitab ulama-ulama besar juga hurai tengok. Bukan suka-suka tulis tak. Tu mengaji nah. Kita mengaji pakai kitab sebab tu lah tu. Nak besar nah. Ceramah ni boleh. Kang tadi aku ceramah baca kutubah ni. Tak nak pakai apa pun. Kang tapi kan tanya esok tak apa dia royak. Suruh yang baik, tinggal yang jahat. Tengok orang ceramah derah-derah. Kita pergi seminggu tak ingat antara pada royak. Tapi kita baca kitab, dia lekat. Dia beza dah. Tengok dia beza. Kena baca kitab kalau boleh. Ni nak beli kitab RM4 tak boleh. Yang bayar extra terkong, dia bayar di Pulau Negara 80. Kutik sekerak, habis bulu-bulu betih. Sebab apa ni extra potong dah. Beli kitab RM4 berapa mahalnya? 3,5 tak boleh. Ustaz ni cari kitab besar ni RM4 nak minta kurang 3,5 teruk sungguh lah rumah ni. Harga kulit ni pun. Kalau extra kan motor malang nak bayar. Pakai dapat dah apa habis gitu ya. Nak tengok kita clean ni. Tak tahu. Kalau suruh beli kitab, dah Allah. Bawa kitab boleh pahala. Hai ni. Tengok kitab boleh pahala. Dapat doa daripada musannaf pengarang kitab. Mata tengok benda tulisan ayat Quran dapat pahala. Berapa puluh pahala lah. Hai tahu. Bawa botol arak pergi mari apa semua boleh nak apa. Keluar kena kitab. Pahala. Tak siapa payah sangat. Harga pula murah RM4. Kakak ratus. Tak boleh beli. Aku duk mari segitu. Kau duk dengar telinga. Aku tanya seorang begitu. Kalau tuan ni aku melawak jangan marah aku. Tengok. Lawak kena mengaji banyak jenis. Ada mengaji jenis hak nombor 1 ada kitab. Anak murid nombor 2 dia dengar telinga. Boleh juga. Tapi nak molek lagi kalau tengok kitab tu walau tak faham apa pun dia boleh pahala. Kita dapat ni, dia panggil doa dari pengarang kitab ni. Kita buat klik usung pergi mari pun Allah tulis kira pahala. Ada selawat Nabi semua sini molek. Sebab tu ada kitab. Kalau tak reti faham molek tulis dobek, tulis situ. Tak reti tulis tepi, tulis atas kepala dia tu. Esok kalau pening tunjuk ni dia. Kalau tak baca kitab lagi tak sunat royak. Gitu nah. Maka apa biar ni? Maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna. Dia buat kitab terbit siaran. Berguna sungguh. Yang aku nama akan dia dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Tidak nama dia. Dia pun nama gitu.
Apa maksud? Artinya lampu yang menerang pada mengenalkan Allah yang qadir. Nah, sifat Allah yang bersifat dengan qudrat, qadir. Tengok. Tajuk dia, tajuk apa ni? Tajuk kitab dia. Yang kita nak baca ni. Tu dia panggil kitabnya apa dah? Misbahul Munir. Baca banyak lah kitab ni, banyak orang baca. Satu guru duk baca kat pondok, kat masjid, kat surau. Kalau tak gerti-gerti koma pun boleh baca start daripada awal sampai sudah ni pun tak apa lah. Tak ada STPN pun tak apa ni. Ni. Mu CJ apa tak ada CJ apa. SPN tak ada, SRP tak ada. Dajona pun tak ada. Tapi Misbahul Munir aku boleh hurai daripada awal sampai habis. Boleh buat menatu dah. Ni. Kalau STPN ada, ni SPRN pun ada. RTN pun ada. Tanya muka depan pun tak kerti. Cari kayu cabang boleh tekak jam masuk lemcah. Tak berguna hidup ni. Faham ke ni? Walaupun kita ni walau mengaji habis, kita pergi tak kerja tak boleh, dia tak beri dia. Bukan cakap pergi ke borok tu. Tengah pekan tu share ke apa? Saya nak minta kerja jaga pamnyok. Mana CJ mu? CJ kita ni sebab Munir. Dia tak beri kerja. Tapi insya-Allah kalau reti hak ni, insya-Allah ada CJ lepas kita mati sok. Tu tajuk dia ni. Jadi kita cari CJ ni bukan nak hidup loni, nak hidup lepas mati sok. Takut kena tipu. Nah, bila kita reti hak ni tak kena tipu atas dunia ni. Akhirat esok insya-Allah selamat. Orang mari akidah haja kita apa kita faham lah. Jadi penepih lah. Ni bukan dia lah. Ni nak sesat lah ni. Hak ni nak bawa jadi kafir lah. Hak ni boleh sesat bawa jadi fasik lah. Hak ni nak jadi murtad lah. Boleh tu beza. Tidak tak pakai tunggu. Nah. Jadi sebuah kampung ke baru ni 2-3 hari lepas. Mari orang Tina seorang ni, mari jual ubat. Pakai alat telinga tu dah. Ni. Lepas tu bawa alat pang darah lah. Orang kampung kau tengok bubur telinga ni kan, dok ketor. Pakak keping pergi habis. Doktor mari cek darah. Orang jual ubat. Cek makcik ni otak makcik ni gegar. RM80. Cek darah ni. Badan makcik ni banyak rosak dah. 100. Bertamu boleh. Sebelah petang mari makcik tu bawa kelik lah doktor tu. Ada seorang makcik tu mari rumah abang saya lah. Abang tanya, "Mau lu cek entah lama?" Dia kata, "Kami ni tadi ni cek doktor, cek tengok dalam badan aku ni doktor kata banyak estero." Kau tanya lagi, "Nak tahu apa? Estero banyak dalam badan aku." Jenah bayar lah. Doktor cek royak kata kolesterol. Tapi maklum tu tak cukup putih. Dia nak dengar estro kan. Estro kan ni. Siaran TV tu. Dia kata badan aku banyak estro. 501 kan 502. Hak ni cerita sungguh lah. Kita bahawa ni. Cuma tak ada lah kita ni. Tu nak royak kata kena. Di dunia apa kita kena tipu. Royak kalau tak kerti bak dunia. Di akhirat esok kalau tak kerti akhirat selok lah kita. Jadi kita mengaji ni untuk akhirat. Tanah saja dulu. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil. Waj'alna min ibadikal ulama wassalihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.